Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluq wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah berkata dia an Aisyah qalat lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi faqala Abu Bakrin sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Qala ma qabadallahu nabiyyan illa fi mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fi idfinu fi mawdi'i firashihi. Hadis yang ke-372 daripada Sayyidina Aisyah. Berkata ia, ketika mana Rasulullah meninggal dunia, maka berselisihlah, berbalahlah sahabat-sahabat di manakah yang selayaknya ditanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanah di Baqi' kah? Baqi' ni perkuburan dekat dengan Masjid Nabi. Kalau Ma'la itu perkuburan di Mekah. Kalau Syubaikah pun Mekah. Kalau di Madinah yang masyhur adalah Baqi'. Baqi' ni perkuburan yang mana kata ibu pula. Maka sahabat-sahabat tak tahu nak tanya di mana Rasulullah. Kerana ni adalah peristiwa yang pertama dalam hidup mereka. Maka kematian Nabi itu jadi benda yang cukup tak tahu nak buat. Nak mandi ke, tak mandi ke, maka sahabat-sahabat berselisih. Ada kata tak payah mandi, Rasulullah dah bersih dah. Tiba-tiba dengar suara kata tak payah mandi. Tiba-tiba sebentar dengar pula suara kata mandi ke Nabi. Maka yang memandikan Nabi adalah sepupu dia Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat. Sahabat lain pula pergi ke mana, sahabat lain pergi buat urusan lain pula. Apabila Rasulullah meninggal, maka sahabat seperti hilang punca. Siapa dia kah tempat ia bergantung, siapa dia kah tempat menjadi rujukan, dan siapa dia kah yang memerintah urusan orang Islam. Maka ada sahabat berkumpul di satu tempat untuk melantik pengganti Nabi. Maka lantiklah secara sepakatnya Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasul, pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat, tak ada lah sahabat-sahabat hok tidak setuju. Manakala keluarga Nabi Sayyidina Ali dah sibuk menguruskan jenazah Nabi. Maka jenazah Nabi ni ditanah, kita sebut dah Rasulullah meninggal pada hari Isnin dan ditanah pada hari Rabu, kerana sahabat-sahabat tak tahu nak tanah di mana. Maka apabila lagu tu berkatalah Sayyidina Abu Bakar, aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak pernah aku lupa. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tidak mencabut nyawa mana-mana nabi pada satu tempat kecuali tempat itulah yang Allah Taala suka di tanah nabi itu.
maka tanahlah kamu semua akan Nabi di tempat tidurnya. Firash, yakni tempat katil Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ini rumah dia bersebelah dengan Masjid Nabawiyah. Masjid Nabawi, bilik isteri-isteri Rasulullah berjujuk lagu tu. Maka apabila lagu tu Rasulullah ketika sakit hendak meninggal, Rasulullah duduk di bilik Sayyidina Aisyah. Bukan rumah sangat pun. Zaman dulu isteri-isteri Rasulullah ni macam bilik-bilik kecil, bilik-bilik kecil sahaja. Nak kata rumah besar ke tak juga, hanya ada mempunyai bilik-bilik kecil gitu. Maka Sayyidina Aisyah kata apabila Rasulullah meninggal dan di tanah di tempat katil, tempat saya tidur ni, Rasulullah meninggal di atas riba saya, maka Rasulullah di tanah di bawah katil, diangkat katil tu di tanah di dalam katil, di bawah tempat tu. Maka apabila lagu tu aku pun masuklah bilik tu, aku masih guna. Ketika Rasulullah di tanah pun aku masih duduk lagi di dalam bilik tu. Dalam kubur, ada kubur Rasulullah, Sayyidina Aisyah duduk situ lagi. Maka apabila meninggal ayahku Sayyidina Abu Bakar, katanya Sayyidina Aisyah, aku masih duduk di situ. Sayyidina Abu Bakar minta dikuburkan di samping Nabi SAW, dan sunat bagi kita minta permintaan tak di tanah di sebelah orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Kerana katanya Nabi, seorang jiran akan disakiti, rasa tak selesa dengan jiran yang buruk. Seorang akan rasa nyaman, rasa selesa kalau jiran yang baik. Maka begitulah orang apabila mati suka duduk sebelah orang yang baik. Lagu tu. Tu Nabi suruh. Maka sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar kata tak ada lah, duduk sebelah Rasulullah lah paling afdal. Apabila meninggal Sayyidina Umar minta dengan Sayyidina Aisyah supaya dia juga di tanah di belakang Sayyidina Abu Bakar. Maka asalnya Sayyidina Aisyah cadar kawasan itu untuk diri dia. Kerana mula-mula suami dia, kemudian ayah dia sendiri Sayyidina Abu Bakar. Selepas daripada tu dia ingat dia lah lepas pada tu. Tetapi katanya Sayyidina Aisyah, tak apalah, saya biar tanah di kuburan bakit lah. Saya malu dengan Rasulullah. Maka Sayyidina Umar pula di tanah lah di belakang tu. Selepas pada Sayyidina Umar di tanah, Sayyidina Aisyah kata, saya masuk ke dalam bilik saya pakai baju, saya pakai telekung. Dulu apabila di tanah suami saya dan ayah saya masuk dalam bilik saya buka telekung. Tak ada masalah apa lah sebab suami saya dan ayah saya. Tetapi apabila di tanah Sayyidina Umar, maka saya masuk dalam rumah saya pakai telekung, pakai baju tutup aurat molek. Ini bererti ahlu sunnah wal jamaah. Lagu mana kita nak bermuamalah, nak berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, Sayyidina Aisyah melayan seperti orang yang hidup. Dalil dia memakai baju yang tutup aurat, Sayyidina Umar ada di dalam itu. Maka begitulah kita ahlu sunnah wal jamaah. Sunat kita menziarah orang hidup dan orang mati. Sama ada sunat hatta hari raya sendiri pun sunat kita ziarah orang hidup dan orang mati, dapat pahala ziarah. Kerana apa? Kerana Sayyidina Aisyah lagu tu. Apabila Sayyidina Umar di tanah, kalau kita fikir orang mati dah apa, bukalah telekung, tak ada masalah dah. Sayyidina Aisyah kata, saya pakai telekung molek-molek kerana malu dengan Sayyidina Umar. Tu. Maka di tanahlah Rasulullah di dalam bilik Sayyidina Aisyah. Di tanah, di bilik Sayyidina Aisyah. Dan lepas sekarang kita boleh tengok kawasan dia. Masih ada ruang sedikit. Bilik Sayyidina Aisyah itu ada riwayat menyatakan kawasan yang lebih itu lagi adalah kawasan Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa alaihi salam, kutub yang terakhir. Kutub yang terakhir ada kata Nabi Isa alaihi salam. Ada kata makam yang paling special sekali akhir zaman adalah makam Nabi jadi wali. Iaitu makam Nabi Isa lebih special, yang panggil kutub yang paling istimewa sekali, iaitu Nabi Isa akan lahir, akan bangkit, akan turun daripada langit pada akhir zaman. Maka dia akan ditanah di belakang Sayyidina Umar. Dan sempat berkahwin lah cerita dia Sayyidina Nabi Allah Isa alaihi salam. Pada bila turun Nabi Allah Isa, semua orang Kristian beriman belaka kerana orang Kristian menganggap Nabi Isa turun Tuhan dia lah, kita kata. Tuhan dia turun. Maka bila Nabi Isa memberitahu peristiwa sebenar, maka orang Kristian ramai-ramai masuk Islam pada masa tu.
an Ibni Abbasin wa Aisyata anna Abu Bakrin qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma mat. Daripada Abdullah ibnu Abbas dan Sayyidina Aisyah, sesungguhnya Abu Bakr mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada dia meninggal. Kita sebut dah ketika peristiwa Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakr tak ada pada masjid, tidak ada berdekatan. Maka sahabat panggil dia mari daripada jauh. Maka dia masuk ke dalam rumah, kita tengok Rasulullah, maka dibuka kain yang menutup muka Rasulullah. Maka dia kata, ya Rasulullah, kamu ni ya Allah, kamu ni ketika hidup pun baik, ketika mati pun baik. Semua keadaan kamu baik berlaku. Ketika kamu hidup, kamu menjadi penawar kepada kami. Azab tidak diturun kerana kamu ada. Dan ketika kamu mati, semua amalan-amalan kami akan dibentangkan kepada kamu. Jika amalan kami baik, maka kamu puji Allah Ta'ala. Jika amalan kami tak molek, maka kamu akan minta istighfar kepada kami. Maka hidup kamu pun baik bagi kami, mati kamu pun baik bagi kami. Maka menangislah Sayyidina Abu Bakar dan ia mencium Rasulullah. Cium atas dahi, cium di pipi, cium Rasulullah. Selepas daripada kematian Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar cium. Maka ulama ambil hukum sunat bagi kita mencium. Sunat bagi kita cium orang-orang soleh. Tak syarat ahli keluarga dia, semua orang disunatkan mencium. Cium di dahi lah. Cium di dahi lah. Tempat paling mulia seseorang di tubuh dia adalah dahi, kerana tempat dia sujud kepada Allah Ta'ala. Maka diciumlah dahi. Tempat paling mulia dicium. Maka bagi orang soleh, semua orang sunat cium. Manakala kalau orang biasa, ahli keluarga dia sahaja sunat mencium dia. An Aisyata anna Abu Bakrin dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fa wada'a fammuhu baina 'ainaihi wa wada'a yadahi 'ala sa'idaihi wa qala wa nabiyyah wa safiyah wa khalilah. Daripada Sayyidina Aisyah, sesungguhnya Abu Bakrin, Sayyidina Aisyah berkata, ayah dia Abu Bakrin masuk berjumpa dengan Nabi selepas daripada kematian Nabi. Lepas pada kematian Nabi, Sayyidina Abu Bakar mari temu dengan Rasulullah. Maka dia pun mencium, meletakkan mulut dia di antara dua matanya di sini lah, cium di sini. Cium Rasulullah. Dan meletak tangan dia pada Sa'id ni lengan Rasulullah. Rasulullah gini, makna dia pegang lagu ni. Dia cium sini, dia pegang lengan Rasulullah. Maka dia kata, wa nabiyyah, aduhai nabiku, wa safiyah, aduhai sahabat pilihanku, wa khalilah, hai temanku. Dia meratap dan merasa sedih dengan perpisahan dengan Nabi, kerana dia lah tak ada lah antara sahabat yang siapa dia ingkar persahabatan di antara Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah, maka jadi kafir kerana sabit dengan ayat Al-Quran. Izhuma fil ghar wa qala li sahibihi, maka Rasulullah berkata kepada saing dia, sahibihi, saing Rasulullah, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Orang lain kalau ingkar tak jadi kafir, wajib percaya tetapi tidak jadi kafir. Ingkar Sayyidina Abu Bakar, saing Rasulullah, maka jadi kafir kerana sabit dengan ayat Al-Quran. Maka boleh kalau kita meratap seseorang itu mati, boleh, tapi jangan sebut benda-benda yang menunjukkan tidak redha dengan Allah Ta'ala. Benda-benda yang menunjukkan tak puas hati dengan Allah, meratap sehingga mencari-cari baju, tarik-tarik kepala, berguling lah, berjerit, menangis, bertepik. Itu tidak dianjurkan oleh Islam, bahkan dihukumkan haram, berdosa hukum dia. Maka kalau menangis, kalau sebut ya Rasulullah ko, kalau sebut ayah sekali, mungkinlah tak jadi ko haram, kerana sebut lagu tu saja. Sayyidina Abu Bakar pun sebut lagu tu juga. Tetapi kalau meratap kata matilah saya, anak saya mati, dialah yang duduk pelihara saya, dialah nyawa saya dia, tu jadi boleh bawa tidak redha dengan ketentuan Tuhan, hukum dia haram. Tetapi kalau tak puas hati dengan Tuhan, marah dengan Tuhan pula kerana cabut nyawa anak dia, maka tu jadi kafir.
Manakala tidak redha, tidak suka kau gapo dia, gapo dia kritik kerja Allah, maka tu jadi kau haram. Dan Anasin qala lamma kana al-yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinata adha'a minha kullu syai'in wa lamma kana al-yaumul ladzi mata fihi azlama minha kullu syai'in wa ma nafatna aydiyana min turabin wa inna la fi dafnihi sallallahu hatta ankarana qulubuna. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, iaitu khadam Rasulullah. Dia kata ni, Sayyidina Anas ni orang Madinah. Apabila Rasulullah sapa ke Madinah, mak dia awak mari dia bertemu dengan Rasulullah. Dia kata apabila Rasulullah sampai ke kota Madinah 10 tahun lepas lah, kita kata 10 tahun lepas. Ketika hamba pada usia 10 tahun, Rasulullah masuk ke kota Madinah, maka bercahayalah semua di kota Madinah. Penjuru-penjuru kota Madinah bercahaya. Bercahaya ini sama ada bercahaya dengan cahaya hidayah, petunjuk Tuhan, ataupun bercahaya betul-betul. Betul-betul jadi cerah. Bandar Madinah menjadi cerah. Bukan menjadi cerah, bahkan menjadi berkat dan berubah Bandar Madinah. Asalnya Bandar Madinah apabila Rasulullah sampai dengan sahabat dia daripada Mekah, maka Bandar Madinah ni bandar penyakit. Bandar penyakit. Sahabat-sahabat banyak yang sakit kerana suasana di Madinah dengan Mekah berbeza. Mekah lah ni panas, Madinah sejuk. Maka apabila lagu tu ramai sahabat sakit dan tempat tu memang berpenyakit. Akhir sekali Rasulullah berdoa dipindah ke penyakit yang berada di Madinah kepada satu tempat dipanggil Juhfah. Iaitu miqat bagi orang sebelah Mesir. Juhfah ni sebelah Alikot ni. Juhfah. Maka Juhfah tu jadi bandar berpenyakit sampai sekarang tidak ada penghuni. Boleh kata hampir tidak ada orang yang menghuni tempat tu di Juhfah. Maka Nabi doa kepada Madinah. Pertama, bandar Madinah menjadi bersinar-sinar, bercahaya. Kedua, tanah Madinah menjadi ubat. Tanah Madinah menjadi ubat. Bahkan udara-udara dia pun menjadi ubat. Kerana berkat doa Nabi. Satu kali Nabi ambil air liur dia. Nabi take air liur dia. Nabi kata, biriki ba'dina. Dengan air liur setengah daripada puak kita. Wa turbati ardina. Ia pun letak di pasir. Pasir Madinah. Dengan berkat tanah bumi kita. Bumi Madinah. Yashfi bihi sakimuna. Diselamatkan, disembuhkan penyakit-penyakit kami. Tu dia. Maka katanya apabila meninggal Rasulullah, maka menjadi gelap Madinah. Madinah menjadi kelam, menjadi gelap. Gelap sungguhlah. Ada riwayat kata betul sungguh jadi gelap. Kerana Rasulullah ada jadi bercahaya. Apabila Rasulullah meninggal jadi gelap Madinah ni. Cahaya ada, matahari ada, tapi tak sama apabila Rasulullah ada. Ma nafatna aydiyana min turab. Dan kami tidaklah membersihkan debu dari tangan kami ketika kami mengebumikan Rasulullah sehingga kami sendiri memungkiri perasaan kami. Maka apabila nak tanya Rasulullah selepas daripada peristiwa dimandikan Rasulullah, marpo semaya apa Sayyidina Abu Bakar semaya duduk. Maka sahabat masuk satu kumpulan semaya. Maka semaya sendiri belaka, tidak berjemaah semaya Rasulullah. Sahabat masuk beramai-ramai tapi masing-masing sembahyang sendiri-sendiri. Kerana apa? Kerana ini adalah sembahyang terakhir untuk Rasulullah, maka dia semaya yang paling special sekali. Maka kalau semaya berjemaah takut payah, takut ni nak lambat, ni nak cepat, maka ni semaya masing-masing belaka. Kecuali Sayyidina Abu Bakar duduk depan. Dia tak pernah keluar, orang lain masuk. Sayyidina Abu Bakar tak pernah keluar duduk semaya Rasulullah pada Rasulullah lagu tu. Maka apabila lagu tu sahabat-sahabat kata apabila nak tanya Rasulullah, Sayyidina Fatimah kata, "Tegamuk kau kamu nak meletakkan pasir di atas tubuh ayahku." Maka sahabat tak tahanlah dia, maka tak mampu. Sahabat semua menangis. Nak pegang siku, nak pegang cok, nak pegang apa dia, nak pegang nyodok apa semua, nak terambuh Rasulullah, tak tegamuk, tak berani, malu mata dengan Rasulullah, tak tahu nak buat macam mana. Akhir sekalinya Allah Ta'ala hilang macam hilang akal. Sahabat jadi tak khabar. Maka sahabat pun letak pasir dalam keadaan tak khabar.
Sehingga ke tiba-tiba tengok pasir dah penuh dah atas tubuh Rasulullah, dah jadi kubur dah. Maka sahabat-sahabat barulah sedar dan menangis ramai-ramai. Maka dia kata tidak pernah kami buat begini selepas daripada tanah kubur Nabi, kami sapuh pasir di tangan kami, kecuali hati kami tidak redha kami buat macam tu. Hati kami tidak sanggup nak letak tanah di atas tubuh Nabi. Ni sahabatlah. Macam mana perasaan dia, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Lagu mana ahli keluarga Nabi pada masa tu, Sayyidina Fatimah, anak kesayangan dia, anak perempuan. Dia yang melihat perjalanan hidup ayah dia, keluarga dia. Dia yang paling last sekali ahli keluarga Nabi yang meninggal. Dan dia tengok semua orang-orang, kakak dia, adik dia meninggal. Sehingga ke ayah dia sendiri meninggal. Dialah rasa penderitaan yang paling kuat. Sehingga ke 9 bulan selepas daripada tu, dia juga meninggal. Katanya Rasulullah, kata Sayyidina Aisyah apabila dia sakit, Sayyidina Fatimah pergi jumpa ayah dia. Menangis dia. Maka Rasulullah panggil dia. Dia kata, wayaklah kata ayah nak meninggal dah tahun ni. Maka menangislah dia. Maka dia pun panggil sekali lagi Sayyidina Fatimah. Wayak kata apa dia? Kata mula ahli keluarga yang mula-mula akan bertemu aku selepas daripada kematian aku. Berarti lepas pada Rasulullah meninggal, ahli keluarga Nabi yang meninggal menyusuli Nabi adalah Sayyidina Fatimah, iaitu 9 bulan selepas pada tu, lebih kurang lah meninggal Sayyidina Fatimah. Dan dia merupakan Sayyidatun Nisa'i fil Jannah. Ketua Sayyidah, ketua kepada wanita-wanita di dalam syurga. Tu Sayyidina Fatimah. Maka sahabat-sahabat tak tahulah perasaan dia macam mana. Ada sahabat mati sehingga binatang Nabi, keledai Nabi pun jadi macam sasar. Berjalan akhir sekali jatuh mati dengan sendiri lagu tu. Maka begitulah perasaan sahabat sehingga Sayyidina Aisyah sendiri berkata, tidak adalah ujian yang paling berat kami terima, iaitu berpisah dengan Nabi. Hak tu paling berat. Kami berperang, kami disakiti oleh orang musuh, kami diuji dengan ni banyak. Tetapi paling berat untuk kami terima adalah Rasulullah meninggal. Begitulah perasaan sahabat Allah Ta'ala uji dengan dapat pahala yang banyak, iaitu berpisah dengan Nabi. Maka sahabat dapat pahala yang banyak pada hari kematian Nabi SAW. An Aisyah qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin. Sayyidina Aisyah berkata Rasulullah meninggal pada hari Isnin. Rasulullah lahir pada hari Isnin, meninggal pada hari Isnin. Ada riwayat kata dapat wahyu pada hari Isnin. Tu hari Isnin. Jadi hari Isnin ni hari Nabi lah. Nabi banyak peristiwa nabinya pada hari Isnin. An Ja'far bin Muhammad an abihi qala qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin famakasa zalikal yaum wa lailatul Sulasa wa dufina minal laili wa qala Sufyan wa qala ghairuhu yusma'u sautul masahi min akhiril lail. Daripada Ja'far bin Muhammad an abihi berkata ia, Rasulullah dicabut nyawa Rasulullah pada hari Isnin dan Rasulullah kekallah pada hari Isnin. Maka buat urusan pada hari itu dan hari Lailatul Sulasa, malam Selasa. Hari Isnin meninggal, malam Selasa duk cara hari Selasa masih buat urusan lagi. Malam Rabu, ada riwayat kata malam Rabu, ada kata hari Rabu. Ada riwayat ni kata malam Selasa. Maka ditanya Rasulullah pada waktu malam. Maka berkatalah Sufyan dan berkata selainnya, aku mendengar suara cangkul pada akhir malam, iaitu ditanya Rasulullah pada waktu malam, iaitu malam Rabu. Ada riwayat kata malam Rabu, ada riwayat kata malam Selasa. Sini ada sebut kata sami'na sauta fi jawfil laili lailatul arbi'ah. Ada kata hari Rabu, ada kata hari Selasa. Ada muktamad kata hari Rabu, ada kata malam Rabu tu ni. An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin wa dufina yaumus Sulasa. Kata Abi Salamah Abdurrahman bin Auf berkata, ia Rasulullah meninggal pada hari Isnin, tetapi ditanya Rasulullah pada hari Selasa.
Ada kata malam Rabu. Sebab waktu malam. Selasa malam tu. Malam Rabu lah maknanya. An Salim bin Ubaid kana lahu suhbatun qala ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa afaqa. Faqala hadaratis salah qalu na'am faqala murru bilalan falyu'azzin wa murru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Au qala bin nas summa ughmiya alaihi fa afaqa faqala murru bilalan falyu'azzin wa murru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Faqalat Aisyah inna abi rajulun asifun wa iza qama zalikal maqam baka fala yastati falau amarta ghairah. Qala summa ughmiya alaihi fa afaqa faqala murru bilalan falyu'azzin wa murru Aba Bakrin falyusalli bin nas fa inna kunna sawahibu aw sawahiba Yusuf. Daripada Salim bin Ubaid adalah ia teman, yakni sahabat Nabi. Katanya dia Rasulullah pitam pesel kerana terlalu sakit. Ketika sakit dia kemudian ia khabar ataupun sembuh. Rasulullah sakit kemudian Rasulullah sembuh. Apabila Rasulullah sembuh daripada sakit dia, maka Rasulullah kata sudah masuk ke waktu sembahyang. Dia tanya sahabat kata sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata suruh Bilal untuk azan, jangan berhenti daripada sembahyang berjemaah. Sekalipun aku sakit boleh turun jadi imam masjid, tetapi kalau masuk waktu dah sekarang, suruh Bilal azan dan suruhlah Abu Bakrin untuk sembahyang dengan manusia, yakni jadi imam. Maka Rasulullah pun terlalu sakit pitam pula, pesel pula. Nah, kemudian maka pak khabar pula Rasulullah pun royak pula. Suruh Bilal azan dan suruh Sayyidina Abu Bakar bersembahyang dengan manusia, yakni menjadi imam. Yakni jadi imam. Maka berkata Sayyidina Aisyah, Rasulullah sebut 2 kali supaya Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Maka Sayyidina Aisyah kata sesungguhnya ayahku, yakni Sayyidina Abu Bakar, seorang lelaki yang penyedih. Dia ni sensitif sangat. Sayyidina Abu Bakar ni Asif ni seorang yang penyedih, seorang yang sensitif. Apabila dia berada di kedudukanmu jadi imam, maka dia akan menangis dan dia tak mampu jadi imam. Kalau dia jadi imam, kalau mu suruh dia jadi imam, dia menjadi imam, dia teringat ni tempatmu ni, imam ni sebab tempatmu, maka dia akan semakin sedih. Dah lah sekarang dia duk sedih dah, tiba-tiba mu lantik pula dia jadi imam ganti tempatmu. Apabila tiap kali dia naik semaya lagi dia sedih dan dia tak akan mampu jadi imam. Duduk menangis lagu tu lah ayah ni penyedih sungguh, ayah ni sensitif sungguh katanya. Jika kamu suruh orang lain ke molek, katanya Sayyidina Aisyah. Kemudian Rasulullah pitai lali sekali lagi. Tak boleh nak kecek banyaklah Rasulullah ketika sakit. Kemudian Rasulullah bangun pula, maka Rasulullah sebut kali ketiga, suruh Bilal untuk azan dan suruh Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam kepada manusia. Maka Rasulullah kata sesungguhnya perempuan kamu ni sesungguhnya kamu itu teman Nabi Yusuf. Teman Nabi Allah Yusuf ni maknanya orang Tino iaitu Sayyidina Aisyah. Dia sebenarnya suka apabila Rasulullah kata ayah dia tu jadi imam. Berarti ini adalah isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar ni pengganti Rasulullah. Tetapi dia takut orang lain tu cemburu dengan kata-kata tu, maka dia suruh Rasulullah macam ulang 2-3 kali supaya yakin sahabat dengar 3 kali Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar. Dia kecek kata seperti tak suruh ayah dia untuk jadi imam, tetapi sebenarnya dia nak suruh. Ni perangai cerita orang-orang Tino Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Faqala fa umira Bilal. Hadis ni panjang kita berhenti sekat dulu. Wallahu a'lam. Nak khatam sebuti kitab kena sabar lah. Ngaji bulan puasa ni pahala banyak.
beri zakat sendiri ataupun beri kepada majlis agama. Ada riwayat, ada pendapat kata beri kepada majlis agama lebih afdal daripada beri sendiri. Kerana zakat ni kita kena beri serata kepada seluruh. Maka kalau kita beri kepada majlis agama akan kumpul duit kita dan diberi secara serata. Kalau kita nak bayar sendiri pun boleh. Ada riwayat kata beri kepada majlis agama lebih afdal. Masalah dia tak bayar tu salah dia, kita dah dapat pahala. Dari segi mana kita nak nilai seorang itu kafir? Kafir ni buat benda-benda yang menyebabkan kufur lah. Dari sudut fakir kau kafir ni. Seorang tu fakir. Fakir ni orang miskin lah. Orang kita panggil dia orang miskin. Sekalipun dia bekerja, sekalipun dia ada rumah, sekalipun dia ada kereta, kenderaan, tetapi dia orang miskin. Kenderaan dia buat private. Dia buat Grab, kau apa dia. Rumah dia pun ada rumah tetapi cukup untuk dia lah. Maka dipanggil fakir miskin kerana dia masuk kategori miskin. Miskin ni orang yang tidak mampu sehari-hari kehidupan dia lah. Dan orang panggil dia orang miskin. Takrif miskin ni panjang dalam kitab fiqh kata kita memiliki harta sepanjang hayat kita. Misalnya kita nak hidup 60 tahun. Berapa belanjaan 60 tahun? Misalnya belanjaan 60 tahun adalah 500,000. Kita lah ni tak ada pitih 500,000. Berarti kita ni fakir miskin. Basuhan pertama wuduk ni iaitu basuhan yang rata, yang sempurna baru dikira satu basuhan. Kalau basuh sekerak tak dikira basuhan pertama lagi, sehingga sempurna baru dipanggil satu basuhan. Mak nyanyuk dari 2018 sampai sekarang dah tak boleh nak puasa. Maka lagu mana nyanyuk ni? Nyanyuk ni lagi mana ke tak panggil gila, cuma dia lupa ke apa dia tak mampu nak puasa, maka kena bayar video. Tiap-tiap hari dia buka puasa kena bayar video. Tak boleh video dia tak bertambah lah. Jadi kalau 3 tahun, setahun tu kena bayar 30. Tahun kedua 30, tahun ketiga 30, jadi 90 cukup semua kena bayar. Sah kau solat jika waktu sujud imam perut jari imam tu tak menghadap kiblat, kaki dia berkali. Pendapat muktamadnya kena rapat jari ni. Bating anak jari ni mesti kena tekan. Walau satu jari tak apa dah. Ibu kaki saja. Kalau tak tekan hukum dia tidak sah, tak dipanggil sujud atas 7 anggota. Manakala nisbah pada kaki 7 anggota, mesti kita kena tekan kaki kita sehingga berlipat sikit. Kalau tak tekan, choking lagu tu. Straight lagu tu. Ni hukum dia tak sah. Mesti kena tekan kok. Tekan. Tu kena belajar dah. Semaya ni kalau tak belajar, tok imam kau, tok bela kau, tok mufti kau, PhD kau, kalau tak belajar, semua tak sah semaya. Jangan dak kata tok imam tu kali pandai yang tu. Kena belajar. Orang biasa pun kalau belajar semaya pun sah. Kena praktikal lah. Allah panjangnya lah soalan. Namun orang ni pandai dah ni kali alim dah ni saja-saja tanya kau kuano. Orang ni alim dah ni. Dia tanya tempoh zaman sahabat ni, sahabat paling akhir sekali meninggal iaitu 100 tahun lepas pada hijrah. Lepas pada hijrah iaitu tahun ke-100 hijrah, maka semua sahabat meninggal belaka. Tak ada sahabat lepas pada tahun 100. Kerana hadis Nabi kata satu hari, Nabi kata orang yang hidup pada malam ni maka tak akan mampu lagi hidup selepas pada 100 tahun. Berarti ulama ambil hukum sahabat akan meninggal lepas pada 100 tahun. Siapa dia mendakwa menjadi sahabat lepas pada 100 tahun hijrah, maka hukum dia tidak sah, tertolak hadis-hadis dia gapo. Akhir sekali nama Abu Tufail. Gapo dia?
Wasilah ke apa dia, Abi Wasil tak ingat dah. Abu Tufail lah nama dia. Tu sahabat paling last sekali. Zaman tu zaman sahabat tu. Lepas dah tu zaman tabi'in. Lepas tu zaman tabi'in. 3 kurung, 300, 100, 200, 300. 300 lebih naik 400 tu zaman 3 tabi'in dah. Kaifiat doa nubuwah dan mohon ijazah. Doa nubuwah, nurun nubuwah. Doa dia nama nurun nubuwah. Dan mohon ijazah. Hamba tak ingat ni hamba ada ijazah ke doa nurun nubuwah. Doa nurun nubuwah ni ada kata sedikit panas. Doa nurun nubuwah ni. Tapi hamba tak ingat dah hamba ada ijazah ke tak, jadi hamba tak boleh lah. Hamba tak boleh. Kalau hamba tak ingat, kalau hamba teringat, kalau hamba tak ingat, hamba tak boleh nak buat tu. Doa tu tahulah nurun nubuwah. Adakah khinzir diharamkan sejak Nabi Adam atau dari azali lagi? Tu hamba tak tahulah syariat. Sebelum daripada Nabi Muhammad ni diharamkan dok khinzir ni hamba tak tahu. Tetapi zaman Nabi Muhammad ni diharamlah, hamba tak tahu le zaman azali ni mana orang tahu ni. Zaman tak ada makhluk ni tak boleh lah. Adakah Dajjal masuk neraka juga? Dajjal ni manusia dah. Dia akan masuk neraka, dia masuk neraka kerana dia mukallaf juga. Ya'juj Ma'juj pun manusia juga, dia masuk neraka juga, dia mukallaf juga. Kelebihan hizib ikhfa dan hizib nabawi. Hizib nabawi ni untuk ketenangan lah, untuk keselamatan dan ketenangan. Kalau kau ada serabut-serabut baca hizib nabawi. Hizib ikhfa ni hamba tak ingat ni siapa dia hizib ikhfa ni. Hamba tak ingat ni. Jadi anak ijazah lah baca Hizbun Nawawi. Hizib ikhfa ni siapa dia hamba tak ingat. Jika kita sapa daripada kita musafir, sapa kepada tempat tujuan kita, berapa hari kita boleh duduk? Kita nak duduk berapa hari kita? Kalau kita nak duduk 3 hari, maka sepanjang kita duduk situ boleh jamak dan qasar. Tapi kalau kita nak duduk situ lebih daripada 3 hari, yakni 4 hari ke atas, maka tak boleh lagi jamak dan qasar. Boleh kau bukan mahram cium si mati? Ni masalah kalau lelaki sama lelaki dah. Orang Tino jangan duk siung lah. Orang alim setara mana pun tak boleh siung lah. Jangan duk siung lagu tu. Ni sama lelaki lah. Untuk guru mati kau, orang alim mati, semua orang lelaki kawasan tu sunat cium dia. Cium di sini atas dahi ni. Jika mengalir air mata tak apa, tak ada masalah. Apa Rasulullah cium saudara susu dia Abdurrahman bin Maz'um sehingga titik air mata dia ke pipi Abdurrahman bin Maz'um. Tak ada kena azab ke apa. Al-Quran ni qadim ke baru. Al-Quran ni ada 2 makna. Pertama, Al-Quran dengan makna sifat Allah Ta'ala, iaitu kemampuan berkata-kata yang ada pada zat Allah Ta'ala. Maka ni qadim sebagaimana zat tu hai qadim. Al-Quran yang dengan makna kemampuan berkata-kata tu juga qadim. Manakala kalulah Al-Quran itu yang dimaksudkan dia adalah mushaf. Ni hok kita dok baca ni kertas ni ataupun yang dihafal di dada-dada budak-budak hafiz. Maka hok tu baharu. Jadi nak maksud apa dia? Ada maksud qadim, ada maksud baharu hadis. Hukum baca kunut masa tarawih lepas pada nisfu akhir itu sunat ab'ad. Kalau tinggal sunat kita sujud sawi. Tak sujud sawi pun tak batal, tapi sunat hukum dia makruh kalau tak sujud sawi. Orang perempuan haid wajib imsak, tidak wajib imsak, bahkan sunat dia makan kerana haid ini menyebabkan tubuh dia lemah, keluar darah. Maka satu saja seorang yang sunat makan pada bulan puasa, iaitu kalau dia batal, iaitu perempuan haid. Tapi makan pun jangan makan depan tu email lah. Usia Rasulullah 63, 65. Macam mana ulama menentukan pendapat lebih kuat? Pertama, tengok pendapat paling banyak. Kedua, hadis paling sahih. Ketiga, ya tengok tahun-tahun Rasulullah. 3 tahun, 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah.
maka jadi 63. Hak tu penentu Kadang-kadang dia tengok tarikh lah. Hak tu tarjih daripada ulama-ulama. Amalan yang perlu dilakukan ketika menyentuh jenazah. Apa menyentuh jenazah nak ada faedah ke apa dia nak sentuh jenazah? Kau ada sebab ke apa dia, kau ke apa dia? Tak ada ke apa dia amalannya. Itulah saja cium jenazah tu saja. Mimpi ulama ajar subhanallah alhamdulillah. Boleh amal kau dok amal lah. Nabi Muhammad pun ajar subhanallah. Dipanggil apa dia? Apa dia tu? Tak ingat. Subhanallah alhamdulillah. Tak ingat. Baqiyatus salihat dipanggil deh. Email silap, patu email terus juga rakaat tu. Tengok kesilapan jenis lagu mana, hamba tak boleh nak royak ni. Ya kesalahan batal ko, kesalahan makruh ko, kesalahan ke apa. Jadi adakah kita kena sujud sawi sebab email tak sujud? Hak ni cerita lain pula. Kalau tak email melakukan benda yang sunat sujud sawi, tak email tak sujud, sunat bagi makmum sujud juga sekalipun tak email tak sujud. Ada orang amalan kita lah adat dipanggil. Adat tradisi tempat kita, kalau lah mayat tu tak siwi teringat sangat, anak-anak dia teringat kepada mak dia. Anak-anak lalu bawah usungnya, bawah keranda mak ayah dia. Ketika nak turun daripada jenazah tu, nak turun daripada rumah, anak-anak menyuruh 7 kali dah. Hak ni petua supaya hilang, tidak terasa teringat sangat kepada si mati. Hak tu kita panggil kan Petua ni tidak ada dalam Quran, dalam hadis, tetapi petua ini kadang-kadang jadi. Seperti misalnya kalau kita gula masing nak buat lagu mana, cakap nak buah gula tu, bazir lah. Kita buat ke mana? Kita ambil nyo, kita bubuh dalam kain, kita catung lagu tu kain, kita rendam dalam gula tu. Lama akak semula, gula tu jadi tawar semula. Tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tak ada dalam Musnad Imam Ahmad, Muwatta' ke Mustadrak Hakim, tak ada. Hadis maudhu' pun tak ada. Tetapi benda ni petua. Ingat petua ni boleh diamalkan selagi mana tidak bercanggah dengan akidah dan tidak buat benda haram. Lalu bawah jenazah jadi haram ke, jadi kupu ke, jadi gapo, tak jadi kupu. Asal kalau benda tu molek tak ada masalah apa. Motor mapuh tiba-tiba tak ada minyak, maka tak ada dalam hadis, tidak dalam Quran kata kena pergi beli minyak isi baru motor tu hidup. Tu benda lagu tu tak payah tanya Quran dan hadis. Ada orang ni jadi ada orang panggil terbiak apa tak tahulah. Semua perbuatan mesti menurut Quran dan hadis. Seloklah. Dia kecek Quran hadis, tetapi hok kecek Quran hadis tu di tubuh dia semua tak ada Quran hadis berlaku. Hidup dia pun tidak berdasarkan Quran hadis. Tipu saja. Kecek Quran hadis diri dia pun. Tapi kalau masyarakat nak buat satu perbuatan kena cari Quran hadis. Dia buat tak ada Quran hadis pun. Jadi adalah slogan tipu belaka dia sebut tu. Kita jatuh pas kita sedih. Salah ke tak? Ingat jatuh sedih tidak berdosa. Kita dapat sesuatu gembira, itu dipanggil tabiat. Tabiat adalah perasaan semula jadi. Maka hak ni Nabi tak marah perasaan semula jadi, ketawa, suka. Orang cokek kita suka, kakak dosa kau boleh pahala. Kepik pintu. Jangan jerit dosa. Berat lagu tu nyanyolah. Maka kepik pintu berjerit kau apa dia rebah kau aksiden kau sakit berjerit adulah tidur tak ada masalah apa. Hak penting redha dengan apa yang berlaku, kena benda yang baik, benda yang molek yang kita suka semua berlaku dengan takdir dan pemerintah takdir daripada Allah, tadbir Allah. Macam mana nak atasi kecil tak lawah? Dedah Dedah ni lagu mana antara dianya dawina ini warna merah tu kita rebuh apabila rebuh minum air dawina insya-Allah lah sihat insya-Allah. Ada orang puasa tapi tak semaya. Alhamdulillah dah dia puasa. Sah puasa dia.
Dia tak semaya, hak tu kesilapan dia. Sebelum daripada bulan puasa lagi dia dah melakukan kesilapan ni. Mudah-mudahan dengan masuk bulan puasa ni dia berpuasa, insya-Allah hati dia menjadi lembut untuk solat. Nah, ingat kebaikan yang dia buat kita kata dia baik. Puasa alhamdulillah. Hak dia tak semaya lah. Jangan kita kata tak ada pedah, mu tak ada puasa lah, mu tak semaya. Jangan kata lagu tu. Kebaikan dia buat mungkin akan mempengaruhi hati dia dan meninggalkan kejahatan yang dia buat, iaitu tak semaya. Maka kena tegurlah dia, nasihat kepada dia. Jangan suruh dia berhenti daripada puasa, teruskan dia berpuasa. Cerita seorang wali dunia. Dunia mengiktiraf dia wali, iaitu Fudail bin Iyad silap hamba. Dia ni kaki perampok, ketua perampok. Kalau orang sebut Fudail bin Iyad ni semua orang takut belaka, jahat, perampok, bunuh orang, zina, rapah harta orang. Maka antara amalan Fudail bin Iyad ni dia puasa sunat. Satu kali dia merokok lah. Anak buah dia merokok. Maka wak marilah orang yang kena rokok nak bunuh kalau ke mana pergi jumpa ketua dia. Maka orang takut belaka nak pergi jumpa Fudail bin Iyad. Maka katanya anak buah dia kata, boh hamba ni puasa lah ni. Dia kata Fudail bin Iyad puasa. Maka orang yang kena rokok tu suka. Dia kata Allah, orang ni pencuri, merokok, berzina tapi puasa. Tak masuk akal. Puasa sunat. Koya sungguh. Dia duk bunuh orang, duk gapo, kabar-kabar dia puasa sunat. Jolo kau ketua mu. Maka Fudail bin Iyad ni dia ada sebeh tangan dia puasa. Tapi dia kepala berokok. Takdir apabila orang tu sebut lagu tu, maka Fudail bin Iyad terasa. Maka semenjak daripada tu dia bertaubat, dia tinggalkan segala kejahatan. Tu dipanggil puasa dia dapat menarik dia untuk melakukan kebaikan. Malam ni malam nuzul Quran. Adakah doa khusus? Hamba tak tahulah ada doa khusus ke. Cuma berdoalah pada mana-mana malam, insya-Allah minta kebaikan dengan Allah. Apa dah? Allahumma atini bi fadlika afdala ma ataita au tu'tiya ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kelebihan yang ada padamu, berilah benda yang terbaik di sisimu. Sama ada yang kamu telah beri kepada orang soleh, ataupun kamu yang sedang beri kepada orang soleh, ataupun benda itu yang akan kamu beri kepada orang soleh, benda itu dengan kelebihan yang ada di sisimu yang terbaik, berilah kepada aku. Nikah perempuan maknanya tutup muka. Apa panduan dia? Bagi perempuan di antara sunat dan wajib memakai nikah, tutup muka. Maka ibadat ni sunat, dapat pahala semacam mana kita sembahyang sunat. Maka jangan rasa janggal, jangan rasa pelik, jangan rasa kekok. Kerana ibadat tutup muka ini adalah ibadat bagi perempuan. Bagi lelaki memang tak ada orang tutup muka lah. Gelenyam lah orang lelaki tutup muka ni. Jadi pelik dah pulaknya. Bagi kalau perempuan, antara ibadat dia adalah menutup muka. Lebih-lebih lagi perempuan yang comel. Comel ni setara mana kalau dia lalu orang lain akan terpikat dengan dia. Khoya nak jadikan dia isteri. Mikir benda yang karut-karut. Tengok tubuh dia, tengok muka dia, kita akan seseorang tu akan khoyak tubuh dia lagu mana, muka dia setara ni dah. Muka supaya tu arak lah apa dia, misal contohnya. Maka manusia ni maka hak ni fitnah. Apabila muka dia menjadi fitnah, bukan kata sunat dah, jadi wajib dia tutup muka dia. Jangan kita tayar muka kita. Sama ada sunat kita tutup, kalau muka biasa sunat tutup. Kalau muka comel wajib kita tutup. Maka itu ibadat bagi perempuan. Tak sedar rasa pelik lah. Macam orang perempuan pakai baju nak semaya, pakai baju kain kano. Orang jatuh kalau pakai pelekat sah dah. Orang tina buat apa kena tutup semua. Itu ibadat dia, cara ibadat dia lagu tu. Maka perempuan pun ibadat dia tutup muka. Ibadat tutup muka. Bukan adat orang Arab dah. Orang Arab tak tutup muka. Tradisi dia bukan. Arab ni dia buka telekung tak apa. Baru tu atas al-Islam baru ajar menutup telekung. Ajar tutup muka. Jadi bukan budaya Arab tetapi budaya Islam. Kalulah seorang itu comel tapi dia kata dia uduh, tak ada lagi hamba dengar. Biasa orang uduh supaya nyepak ngaku dia comel. Ni orang comel tapi dia kata dia uduh. Lagu mana? Dia pun tak siap pakai pudah. Ni dia tak ngaku dia comel. Ni tak tahu hamba tak jumpa lagi orang lagu ni. Biasanya orang muka uduh
Tiba-tiba ngaku comel. Hak ni comel ngaku doh. Kalau lagu tu bukan dia ngaku tak ngaku, dia orang lain tengok. Pandangan uruh orang ramai. Kalau dia masuk dalam kategori orang comel, maka wajib dan sunat bagi dia untuk tutup muka. Jangan duk bimbang lah. Ni bukan kita tiru orang Arab dah. Kita tiru Islam mengajar tutup muka ni. Kerana menutup lubang-lubang untuk berlaku zina. Wala taqrabuz zina. Jangan buat benda-benda yang menghampirkan kepada zina. Dedahkan muka, duk tayar, duk jelai, duduk mucung, duduk gapo, menyebabkan orang jatuh fikir pelik-pelik. Nah, tak boleh lah. Boleh kalau kita ikut Tok Imam baca Fatihah, ikutlah. Sepatutnya kita tunggu Tok Imam baca Fatihah dulu baru kita baca lepas pada tu. Baru moleknya baca Fatihah makmum lepas pada Tok Imam baca. Nak baca sekali misalnya tarawih ni kata Imam cepat, boleh tak ada masalah. Sah tak ada masalah. Nak baca sebelum pada Tok Imam tak apa. Semangat laju. Allah Akbar, Tok Imam baru Allah Akbar kabirah, kita baca Fatihah dah. Sah tak ada masalah apa. Penting ketika qiyam tu kita baca Fatihah. Seorang janda mana lebih perlu utama ke anak-anak ataupun suami? Suami lagu mana? Muka janda. Nak menikah dah tu. Nak menikah dah tu jawapannya. Lagu mana kita sebagai perempuan janda? Lagu mana kita nak membesarkan anak-anak kita ataupun kita nak bersuami? Gini. Benda tu sama-sama penting bagi diri kita, tetapi kita tengok. Kalau kita duduk seorang kita boleh jaga kodok agama kita. Ataupun kita kuat kodok. Tetapi kalau kita rasa kita tak kuat dan kita juga perlu kepada seorang lelaki, maka berkahwinlah. Sebab tu Rasulullah selalu ambil janda. Kerana janda ni, ni kaedah dia. Apabila orang yang biasa pernah disetubuhi, dia akan rasa satu perasaan, iaitu tak boleh duduk kalau tak disetubuhi. Maka janda ni dia pernah dah kematian. Maka Rasulullah cepat-cepat ambil janda. Kerana apa? Janda ni jadi takut fitnah. Manakala anak dara dia tak pernah kena setubuh, maka tidak ada perasaan gatal gelenyah lah, itu orang panggil gelenyah ni. Tetapi janda ni maka dia pernah rasa perasaan itu, maka cepat-cepatlah selamatkan janda-janda ni. Ramailah ni janda-janda ni. Selamatlah dulu. Hamba wizing gi awal-awal, hamba kat belakang tak apa dah nama. Pusat Tariqah Syazuliyah di Kelantan, hamba tak tahu di mana ni. Pusat Tariqah Syazuliyah ni hamba minta maaf tu, hamba tak tahu deh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.